sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan rintangan 3.2, rintangan. Okey, so apa itu konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, konduktor yang mematuhi hukum ohm dikenali sebagai konduktor ohm. Manakala konduktor yang tidak mematuhi hukum ohm dikenali sebagai konduktor bukan ohm. Okey, adakah beza kopaja yang merentasi dan arus yang mengalir pada dawai konstanten dan mentol berubah menurut hukum ohm? Okey, so jadi kita akan tengok kepada jalan eksperimen ni lah. Okey, so eksperimen ni kita akan buat bila dah waktu bersemuka. So hari ni kita lebih kepada teori sahaja dahulu. So di sini dia punya inference adalah beza keupayaan yang merentasi suatu konduktor bergantung pada arus yang mengalir. Okey, so jadi keyword dia kat sini adalah bergantung. Okey, so jadi untuk inference keyword dia mesti ada perkataan bergantung. Okay, bergantung. Okay, kemudian hipotesis. Okay, hipotesis semakin tinggi arus yang mengalir, semakin tinggi beza keupayaan yang merentasi konduktor. So jadi maksudnya makin banyak nilai arus, makin tinggi nilai beza keupayaan. Okay, so jadi dia punya tujuan adalah mengkaji hubungan. So jadi kamu tengok untuk hipotesis mesti ada perkataan semakin apa, semakin apa, semakin. Okay, so jadi itu dia punya keyword untuk hipotesis. Untuk tujuan mesti ada perkataan mengkaji hubungan antara apa dengan apa. Okey. So jadi kat sini mengkaji hubungan antara arus dengan bezokan bagi konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, so jadi kat sini boleh ubahnya kita gunakan arus, penggerak balas, beza keupayaan, dan yang dimalarkan adalah suhu, diameter dan panjang dawai konstanten. Okey, so jadi suhu kita tak ubah, diameter wire pun tak ubah, dan panjang dawai. Okey, so radas kita gunakan 1.5 sel carrying 1.5 volt, pemegang sel, Swiss, dawai penyambung, ammeter, voltmeter, pembalas meter, rheostat, dawai konstantin SWG 24, panjang dia 20 cm. Okey, so jadi dalam eksperimen ini kita akan susun dia macam ni lah. Okey, so mula letak sel kering, letak Swiss, letak ammeter, voltmeter kita pasang secara selari ya. Dan ini adalah dawai konstanten 20 cm tadi. Dan ini rheostat tujuan adalah untuk mengubah arus elektrik. Okey, kemudian dia kata hidupkan, mula-mula kita hidupkan Swiss. Okey, tutup Swiss dan laraskan rheostat sehingga bacaan ada I sama dengan 0.2 meter. So jadi kita akan laraskan rheostat ni sehingga bacaan ammeter kat sini 0.2 ampere. Dan kita catatkan voltmeter dalam jadual 3.2. Okay, kemudian daripada habis tu kita ulangi langkah 2 dengan nilai arus, iaitu berbezalah untuk 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.6. So jadi sekurang-kurangnya kena ada 5 bacaan untuk eksperimen ni. Okey, kemudian kita tengok langkah berjaga. Okey, pastikan dawai penyambung disambung dengan ketat. Okey, kemudian elakkan radat pada semasa membaca bacaan ammeter dan voltmeter. Okey, kemudian matikan Swiss sebaik saja bacaan diambil supaya suhu dawai konstanten kekal malar sepanjang eksperimen dijalankan. So ini langkah berjaga-jaga lah untuk yang berkaitan dengan eksperimen elektrik. Okey, so jadi ini tadi jadual yang kita kena buat lah. Okey, so jadi ini biasanya ni kita letak untuk manipulasi, iaitu arus elektrik. Jangan lupa dia punya unit SI, ni simbol unit SI, dan ni simbol volt beza keupayaan, dan ini unit saja. So jadi kita dapatkan 0.3 sampai 0.6 dan carilah beza keupayaan dia. Okey, so tadi berkaitan dengan konduktor ohm, jadi bukan ohm pula. Okey, so sama juga manipulasi dia, kita gunakan arus elektrik, beza keupayaan dia, bergerak balas dia kita nak rujuk kepada beza keupayaan. Kemudian yang dimanarkan adalah panjang filament. Okey, so sel carrier digunakan sel carrier, pemegang sel, Swiss, dawai penyambung, ammeter, voltmeter, rheostat dan mentol berfilament 2.5 volt, 3 watt. Okey, prosedur gantikan sambungan dawai konstanten sama jadi, cuma kita tukar dari konstanten tadi dengan mentol berfilament. Okey, kemudian hidupkan Swiss dan laraskan rheostat, ammeter
arus sama dengan 0.14 ampere dan catatkan bacaan voltmeter dalam jadual 3.3. Okay, so jadi macam samalah kita naikkan daripada 014, 016, 018, dia mesti sekata. Okay, kalau ni macam ni dia naik 0.04, 0.02. Okay, so kemudian kita jadualkan. Okay, lepas kita dah jadualkan, kita akan analisis. Kita akan buat data. Daripada data tadi kita akan buat graf. Bila dah dapat graf, kita boleh buat keputusan. Okay, so jadi kita akan buat graf V melawan arus bagi eksperimen A dan eksperimen B. Okay, apakah kesimpulan yang dapat daripada kedua-dua eksperimen ini? Sediakan laporan yang lengkap bagi eksperimen A dan eksperimen B. Okay, so jadi ni kita akan buat semasa dah buka sekolah nanti lah. Okay, so kamu akan dapat keputusan dia lebih kurang macam ni. Kalau kondator ohm, kamu akan dapat dia berkadar terus. Okay, dia akan lalu dekat titik asalan. Kalau bukan ohm pula, dia akan bentuk melengkung. So inilah dinamakan mematuhi hukum ohm. Yang ni tidak mematuhi hukum ohm. So jadi hubungan dia kat sini adalah V berkadar terus dengan arus. Okay, sebab dalam dekat titik kosong. Okay, kadar pendapat voltan tetap rintangan malah. Okay, ni semakin V bertambah dengan I bertambah. Okay, I bertambah, V pun bertambah. Jadi bukan ohm lah. Okay, so okay, so jadi kat sini dia kata dia bagi sedikit maklumat. Okay, graf di sebelah menunjukkan hubungan antara beza kebiasaan V dengan arus bagi sebuah berfilamen tungsten. Okay, dawa tungsten yang digunakan dalam mentol berfilamen merupakan kondator ohm. Oleh kerana filamen mentol bergelung, dia filamen menjadi panjang. Okay, dalam mentol tu kan dia bentuk macam ni kan. Okay, dia bentuk macam ni. Ada dawa tungsten. Okay. Okay, oleh kerana filamen mentol bergelung, dawa filamen menjadi panjang. Apabila arus yang mengalir melaluinya bertambah, suhu dawai meningkat. Pada yang sama, rintangan turut meningkat dan lampu akan menyala. Pada ketika ini, dawa tungsten merupakan kondator bukan ohm. So kalau dia betul macam ni lah. Okay, yang ni bukan. Kalau graf betul macam ni, kondator bukan ohm. Okey, lepas tu kita pergi kepada sekejap. Sebelum cikgu pergi, betul ke muka surat dia? Okey, betul. Okey, so menyelesaikan masalah bagi sambungan litar berkombinasi bersiri dan selari. Okey, so jadi imbas kembali pelajaran anda tentang litar bersiri dan litar selari semasa di tingkatan 2. Semasa di tingkatan 2 kamu dah belajar. Okay, arus beza berkaitan dan rintangan dalam satu litar bersiri adalah berbeza daripada litar selari. Okay, jadual 3.5 merumuskan arus beza berkaitan dan rintangan bagi litar bersiri dan litar selari. Berdasarkan rumusan tersebut, anda dapat mengira arus beza berkaitan dan rintangan bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan selari. Okay, so ini adalah litar bersiri. Sambung sini dia sambung macam ni lah. Okay, untuk selari dia sambung macam ni. Okay, so jadi kita kecilkan sikit. Okay, untuk bersiri, nilai arus I ni sama dengan I1. So arus dia semua sama, nilai dia sama. I sama dengan nilai I1, I2 dan I3. Tapi untuk nilai voltan yang ni sama dengan V1 campur V2 campur V3. Ni V sama dengan, dan V ni sama dengan V1 campur V2 V3. Ini punya. Manakala untuk selari, nilai arus adalah hasil campur nilai ni. I ni sama dengan I1 campur I2 campur I3. Okey, kemudian untuk nilai V pula, V sama dengan tapi untuk nilai V semua dia sama.
nilai V yang nilai kat sini 1, V1, V2, V3 nilai dia adalah sama. Okey, kemudian untuk formula rintangan berkesan dia pula, untuk nilai R kita campurkan saja. R adalah R1 campur R2 R3. Tapi untuk selari formula dia 1 per R sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Okey, so sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Nanti cikgu kena asingkan sikit supaya ada ruang untuk menulis. Okey, di sini dia kata 3 buah perintang disusun secara bersiri. Okey, bersiri dan selari. Okey. Yang ini siri lah, yang ini adalah selari seperti yang ditunjukkan dalam. Okey. Ini sesiri. Yang ini adalah selari. Okey, nilai perintang bagi R1, R2 dan R3 ialah 2 ohm. Okey, so ini adalah 2 ohm. 2 ohm, 4 ohm dan 12 ohm. Okey, so soalan pertama, apabila switch ditutup, hitungkan KA rintangan berkesan R. Okey, so jadi untuk selesaikan ni, mula-mula kita selesaikan dulu bahagian yang ini. Nak cari mana, kita selesaikan dulu ni. Okey, selesaikan. So yang ini selari kan. Okey, selari. So jadi bila selari kita guna formula 1 per R sama dengan 1 per R2 campur 1 per R3. So jadi ni 1 per, okey, R2 nilai dia adalah 4 ohm. 4 campur 1 per R2 nilai R3 nilai dia adalah 12 ohm. So jadi kamu campurkan, kita akan dapat 4 per 12. Okay, boleh tekan kalkulator teruslah. So nilai R sama dengan 12 bagikan 4. Ini 1 per R kan. So jadi bila kita terbalikkan, dia boleh jadi 12 per 4. So jadi dia boleh terbalik macam ni. Dia change, buka tempat. So jadi sama dengan R, okay, 12 bagi 4 dapat 3 ohm. So ni nilai R ni, nilai R di sini adalah 3 ohm. So yang ini, bahagian yang ini dia akan jadi macam ni. Okey. So yang ni kita label dia sebagai R4 lah. Okey, R4. Dia dah jadi R4. Okey. So sekarang ini adalah sesiri. Maksudnya kita selesaikan selari dulu, kemudian baru sesiri. So ini, yang cikgu belakang ni dah jadi R4. Okey. So untuk nak cari rintangan berkesan dia, sebab dia sesiri, so kita guna formula R sama dengan R1 campur dengan R4. Okay, R1 kita adalah 2 ohm. So 2 ohm campur dengan R4 kita adalah 3 ohm. So kamu campurkan ni, kita dapat 5 ohm. Okey. So itu soalan A. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 2 ohm. Okey, so kat sini berapa nilai arus dia ya? Okey, so jadi yang untuk ukur ohm, formula dia adalah V sama dengan IR. Okey. Ni formula dia mungkin masa ketingkatan 2 dulu kamu dah belajar lah. So dia dalam buku tadi dia tak cerita detail sangat. Dia cerita apa? Assume kamu dah tahulah. Okey, so jadi beza keupayaan V sama dengan IR. So I adalah arus dan R adalah rintangan.
So jadi kita nak cari yang arus dekat sini berapa. Okey, arus dengan beza upayan melintasi perintang 2 ohm. Okey. So jadi disebabkan dia sesiri, so nilai arus adalah sama. Okey, kat semua tempat. So I sama dengan V over R. So V kat sini okey, so jadi untuk yang kat sini okey, dia punya volt dia adalah 6 volt. So sini 6. Okey, sorry, minta maaf, saya kurang balik semula. Okey, sekarang kita nak cari arus elektrik. So pertama sekali R ni adalah rintangan berkesan. Yang ni yang 5 ohm ni yang kita dapat ni. Rintangan berkesan ni yang mewakili semua sekali rintangan yang ada kat sini. So V kita adalah 6. So V sini adalah 6. So arus elektrik tak tahu. R kita adalah tadi adalah 5. So I sama dengan 6 bahagikan dengan 5. So dapatlah 1.2 ampere. Okey. Okey, so jadi kita dah belajar tadi kalau bentuk sesiri, okey, nilai arus sama dengan arus dekat sini. Okey, ni. Dia dekat mana-mana sama. I sama dengan I1, I2, I3. Okey, so jadi I dekat sini sama dengan dekat I di sini. Okey, I1 ni lah. Okey. So I1 so sama dengan I1 sama dengan 1.2 ampere. Okey, so dapat ni lah. Okey, 1.2 ampere. Okey, untuk beza keupayaan pula, okey, V1. Jadi V ni V yang untuk besar lah. So jadi V1 sama dengan I1 darab dengan R1. Okey, I1 ni sama dengan 1.2. So 1.2. Okey, nilai R kat sini adalah 2 ohm kan. Okey, 2 ohm. So darab dengan 2. 1.2 darab dengan 2 dapat 2.4 volt. Dapatlah sama. Okey. Itu untuk soalan B. Okey, sekarang kita nak cari pula arus dan beza keupayaan yang melintasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey, so jadi untuk jawab soalan ni, cikgu rapatkan balik. Okey, so yang pertama, disebabkan ini adalah selari. Okey, so selari. So nilai V sama dengan V1 V sama dengan V1 campur V2. Okey, so V1 ni tadi kita dah cari dah tadi. Kita dapat 2.4 kan. Okey, 2.4. So okey, kenapa V sama dengan V1 campur V2? Okey, so jadi kita tengok ni, sebab ini adalah sesiri. Okey, so jadi bila sesiri V sama dengan V1 campur V2 campur V3. Okey, dia kombinasi antara siri dan selari. Tapi untuk ni dengan ini dia adalah sesiri. So itu sebab kita buat V sama dengan V1 campur V2.
2. So jadi kat sini 2.4. Untuk bahagian sistem ni saja nilai dia berbeza. Tapi untuk V dengan V ni sama. So jadi kita guna formula ni, V sama dengan V1 campur V2. So V2 sama dengan V tolak V1. Okay, V ni adalah 6 ni lah. Okay, dan V1 ni tadi yang kita cari tadi ni 2.4. Okay, so 2.4. So kita gantikan dalam persamaan, 6 tolak 2.4, so dapat 3.6. Okay, so jadi nilai V2, okay, V2 ni kat sini. Okay, V2 dengan V3 adalah sama sebab dia selari. Okay, so jadi V2 dengan V3 adalah sama, iaitu 3.6. So dari dalam soalan ni dia nak so jadi beza perbezaan ni dia dapat carilah tadi. Okay, nilai beza perbezaan dia dapat dah, iaitu 3.6. Sekarang kita nak cari arus. Nak cari arus, kita guna formula V2. Kita guna formula ni. Okay, V2 sama dengan I2 R2. Okay, so I2 sama dengan ni lah kan. Okay, so V2 ni tadi ni 3.6. Okay, so jadi 3.6 bahagikan dengan 4. Mana dapat 4 ni? Kita tengok dekat rintangan kat sini, R2. Okay, R2. Okay, R2 ni tadi dia dah bagi tahu dah. Sebab cikgu dah conteng, tak nampak. Ni R2 ni adalah 4. Okay, 4. Yang buat R3 adalah 12. So bagikan dengan 4, so kita dapatlah 0.9 ampere. So untuk arus I3 pula sama juga guna formula yang sama. Cuma ni kita tukar jadi V3. I3 R3. So I3 sama dengan V3 bagi R3. So V sama 3.6, R3 kita sini 12. So bagikan dengan ni dapatlah 0.3 ampere. Okey. So jadi contoh dalam buku teks ni memang agak dia terus kepada yang susah. Bukan susah. Dia sebab dia tak step by step. Okey. Sebab dia terus combine. Okey. Tapi tak apa, nanti kamu kena buat soalan-soalan yang mudah-mudah dulu sebab nak recall balik kan. Okey, tapi tak apa, cikgu kena tunjuk juga supaya kamu boleh faham lah. Okay, cara nak jawab soalan ni. Okay, kemudian kita tengok contoh 2. Okay, kalau penat boleh rehat sekejap, disambung, boleh pause. Tengok ni ada lagi banyak lagi ni. Baru sampai sini. Okay, tak apa, sabar Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 2. Okey, contoh 2, Rajah 3.14 menunjukkan litar kombinasi 5 buah perintah yang disambungkan secara bersiri dan selari. Hitung rintangan berkesan. Okey, so bila kamu nampak soalan macam ni, okey, pertama kena selesaikan satu demi satu. Jangan tiba-tiba nak buat. Okay, jangan terus nak buat macam ni terus, tak boleh. Okey, kita kena buat satu demi satu. So kita buat mudah-mudah dulu. So pertama kita buat yang ni dulu. Ni senang. So jadi ini adalah bersiri. So bila bersiri kita guna formula R sama dengan R1 campur R2. So jadi R1 sini adalah 2. So 2 campur dengan 2. Dia dah. Okay, so kita dapat 4 ohm. Okay, so jadi ini bahagian ini dia dah jadi 4. Dia jadi 4 ni. Ni kita ganti. So sekarang kita selesaikan ni pula. So ini adalah bentuk selari. So bila selari kita guna formula 1 per R 1 per R1 campur 1 per R2. So guna formula ni lah. Okay, so jadi R1 ni samalah R1 R2. So 1 per 4 campur 1 per 4 dapatlah 2 per 4. So ni 1 per R. So jadi kita nak R2. So R2 per 1 sebenarnya ni. Okay,
Sebab kenapa cikgu tunjuk, nanti kamu terfikir macam mana boleh jadi 4 bagi 2. Ni so cikgu tunjuk lah 1 per R2 sama dengan 2 per 4. So jadi kita terbalikkan, kita bawa ke atas, 1 buat turun. So bila R2 dah naik atas, 4 pun naik atas lah, 2 buat turun. So jadilah R2 sama dengan 4 per 2. So dapatlah 2 ohm. So bahagian ini dah jadi ini, iaitu 2 ohm. Sekarang ini dia adalah bentuk sesiri. So sesiri sama dengan R sama dengan R1 campur R2 campur R3. Okay, so R1 4 campur 4 campur dengan R2 iaitu 2. So dapatlah 10 ohm. Itulah. Okay, so kita kena buat step by step. Okay, so dah selesai lah. Itu namanya rintangan berkesan. Rintangan berkesan maksudnya kamu kena cari semua di rintangan tu. Okay. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan B. Okay, B arus yang mengalir melalui emitter. Okay, so kita guna formula V sama dengan IR. Nah, inilah kita gunakan formula V sama dengan IR. So I sama dengan V over R. Okay, so nilai V kat sini adalah 5 volt. So 5 bahagikan dengan, okay, so jadi R ni jangan besar lah. So 10 ohm ni, so bahagikan dengan 10. So dapatlah 0.5 ampere. Okay, lepas tu nak cari beza keupayaan yang merentasi titik A dan B. Okay, so jadi kita nak cari beza keupayaan yang merentasi titik A dan B. Okay, okay, so untuk VAB ni tadi, rintangan berkesan untuk yang bahagian sini sahaja mewakili R2. Yang ni. Okay, ni R2 ni tadi yang kita cari. Okay, so jadi R2 ni tadi nilai dia adalah 2 ohm. Inilah 2 ohm. So ni rintangan berkesan untuk bahagian ni sahaja, iaitu R2 sama dengan 2 ohm. So ni 2 ohm lah. So B sama VAB sama dengan I R2. Kenapa kita guna R2? Sebab dia AB ni mewakili R2 yang ni lah, kawasan ni. Okay, so jadi I kita dia nilai I adalah sama kat sini, kat mana-mana semua sama. Okay, kecuali bila dah sampai selari ni lah dia akan pecah. So I dia adalah 0.5 dan R2 adalah 2. Dapat 1 volt. So jadi kat sini beza keupayaan adalah 1 volt. Samalah apa dengan ni. Okey, lepas tu faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai ialah, pertama panjang dawai, luas keratan rentas dawai dan kerintangan dawai. So jadi kamu tengok maksudnya lagi panjang dawai, lagi tinggi nilai rintangan dia. Luas keratan rentas, lagi tebal, lagi rintangan dia makin kurang lah. Sebab dia besar kan. Sama lah macam kalau mau traffic light kan, dekat tol. Kalau tol tu besar, kereta senang flow, lebih banyak laju. Atau kalau wayar lebih tebal, lebih banyak arus elektrik boleh lalu. Tapi kalau kecil, arus elektrik boleh lalu sikit je. So lama-lama dia boleh panas dan terbakar. Kalau kamu tengok dekat rumah, kamu kabel-kabel tu semua tebal-tebal kan. Dia tak ada yang nipis. Kalau kita guna wayar nipis macam wayar kipas tu, memang terbakar lah. Arus dia berkilowatt tinggi. So jadi ni eksperimen yang untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi rintangan dawai lah. Yang pertama, rintangan suatu dawai bergantung pada panjang dawai. Ada ni, dia punya keyword adalah bergantung.
Okey, so jadi seperti sama lah, semakin apa semakin apa. So semakin panjang dawai, semakin besar rintangan dawai. So kemudian tujuan adalah untuk mengkaji hubungan panjang dawai dengan rintangan dawai. Kita boleh ubah yang dimanipulasi iaitu panjang dawai. Kita akan ubah panjang dawai dia. Kemudian gerak balas dia adalah rintangan. Kemudian yang dimanarkan adalah diameter dawai, rintangan dawai dan suhu dawai. Okey, so radas kita gunakan 2 sel kering, pembagang sel, Swiss, dawai penyambung, ammeter, voltmeter, klip, wire, rheostat dan pembaris. Di bahan kita gunakan dawai Konstantin SWG 24 dengan panjang 110 cm. Okey, so yang pertama kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan. So dawai ni dia tak putus, dia tak potong lah. Okey, dia letak je panjang sampai 110. So, tapi klip tu dia letak dekat nilai yang pertama ni. Okey. So laraskan klip wire P supaya dawai dia ada sama 20. So dia letak kat 20. Okey, so dia tak payah gunting. Okey, nak gunting pun boleh tapi nanti bazir. Okey, ni cara yang smart lah, cara jeep. Okey, so jadi kemudian hidupkan switch dan laraskan riotet sehingga arus yang mengalir adalah 0.5 ampere. Okey, kemudian rekodkan nilai beza payah melintasi dawai dalam jadual 3.6. So kita akan catatkan nilai V dan nilai beza payah dan nilai arus. Okey, rekodkan nilai beza payah melintasi dawai dalam jadual 3.6. Okey, ulangi langkah 2 hingga 4 panjang dawai konstantin berbeza, iaitu 40, 60, 80 dan 100. Kemudian kita cari nilai rintangan guna formula ni lah, berdasarkan graf, berdasarkan yang data yang kita dapat. Ni yang data tadi lah kita dapat ni. So 20 kita cari nilai arus berapa, beza payah berapa. So guna formula tadi ni, R sama dengan V over I. R sama dengan V over I. Okey, so dah dapat ni, kita buat graf R melawan panjang dawai. Itu kalau kita nak kaji tentang panjang lah. Ni kalau kita nak kaji tentang luas keratan rentas. Okey, so jadi kalau kamu tengok dia lebih kurang sama je. Okey, cuma saya cakap okey, dawai konstantin ni SWG 22, 24, 26. Ni maksud ketebalan. Okey, ketebalan dawai. Okey, mula 22, 24, 26, 28 hingga 30. Okey. So kat sini kita nak tengok apa yang jadi kalau bila makin luas keratan rentas makin besar, apa yang jadi kalau rintangan. Okey. Okey, ini dia punya jadual diameter. Ini biasanya kita tak tulis ni. Ini kita guna angkut linear lah. Nilai diameter. Okey, kemudian kita cari guna buat graf. Ini eksperimen untuk mengkaji di antara rintangan dengan panjang dawai. Okey, kemudian berdasarkan hasil kesan eksperimen 3.2, graf dalam 3.1 diperoleh. Okey, graf R melawan panjang menunjukkan bahawa apabila panjang dawai bertambah, rintangan dawai juga bertambah dengan syarat suhu dawai adalah tetap. Hal ini menunjukkan rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. So jadi semakin panjang dawai, rintangan semakin meningkat. So graf kita akan dapat berkadar terus. Ini pula luas dawai dengan rintangan. So jadi semakin besar nilai dawai, nilai rintangan makin berkurangan. Okey. So jadi bila dia buat songsangkan ni 1/A ni, kita akan dapat berkadar terus. Kamu dah belajar ubahan kan? So itulah pentingnya belajar ubahan, ubahan hansum, ubahan songsang, ubahan gabungan. So ini pentingnya belajar ubahan tu. Okey. So jadi apa yang kamu belajar sebenarnya berkait, matematika, fizika, math ke, semua berkait. Okey. Okey, lepas tu
kita nak cari kerintangan dawai. Okey, kerintangan dawai ialah suatu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okey. Unit bagi kerintangan ohm ialah ohmmeter. Kemudian ohmmeter. Nilai kerintangan bergantung kepada sifat sumber jadi bahan dan suhu bahan tersebut. Okey, so ni eksperimen dia. Eksperimen adalah rintangan suatu dawai bergantung kepada kerintangan dawai. Kita repetisi, semakin besar rintangan dawai, semakin besar rintangan dawai. Tujuan dia adalah untuk mengkaji hubungan antara kerintangan dawai dengan rintangan dawai. Pelbagai ubah yang dimanipulasi pertama kerintangan dawai, maka balas rintangan. Kemudian yang dimanipulkan adalah panjang dawai dan meter dawai dan suhu dawai. Kemudian radas, dua sel kering, pemegang sel, swiss, dawai, penyambung, emitter, voltmeter, clip wire, rheostat dan pembaris meter. Bahan yang kita gunakan adalah dawai konstantan SWG dan dawai nikrom SWG 24 dengan panjang 35 cm setiap satu. Kemudian prosedur dia adalah sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam belajar 3.2. Laraskan panjang dawai konstantan di antara P dengan Q supaya panjang 30 cm. Kemudian hidupkan switch dan laraskan rheostat sehingga arus yang mengalir dengan tekanan 0.5 ampere dan rekodkan nilai beza konvertasi dawai. Kemudian ulangi langkah 2 dengan 1 mikron. So jadi tukarlah, jadi mula-mula kita guna konstantan, lepas tu guna mikron. Kemudian untuk rintangan R sama dengan V over I bagi setiap jenis dawai. Rekodkan semua nilai arus, beza perbezaan dan rintangan R dalam jadual 3.8. So jadi apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ni? Ni. So jadi kalau kita tengok kuprum konstantan nikrom, ni dia punya nilai kerintangan 1.8 darab 10 kuasa negatif 8. Ini pun negatif 8 semua ni, negatif 8. Okey, so jadi berdasarkan keputusan eksperimen 3.3, 3.2, 3.3, 3.4, faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai boleh dirumuskan seperti dalam tunjukkan dalam rajah 3.2. Okey, ni kamu tengok ini ubahan bergabung. Tadi rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Okey. Kemudian rintangan berkadar sengsang dengan luas permukaan. Okey. So dia bergabung macam ni. Dia jadi macam ni. Okey. So jadi maksudnya dia dah gabung ni. Dia jadilah rintangan berkadar sengsang dengan panjang per A. So jadi macam biasa bila kita nak hilangkan simbol ni, dia akan jadi R sama dengan K L over A. Tapi kat sini kita tak gunalah K, kita gunakan ni nama dia kerintangan dawai. Cuma K tu dia dah tukar jadi susah juga nak sebut apa ni simbol ni, bukan T. Nama dia adalah kerintangan dawai. Okey. So jadi nilai pemalar tu biasanya kalau dalam matematik kita gunakan K kan. Tapi kat sini dia gunakan nama, dia tukar simbol lain lah. Simbol dia adalah kerintangan. Okay, L over A. So itulah sebenarnya pentingnya kamu belajar matematik. Dia bergabung, matematik, fizik. So semua tu adalah bergabung. Okay, kemudian aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Bagaimanakah pengetahuan tentang kerintangan dawai boleh digunakan dalam harian anda? Mengkaji dan menguraikan aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Pertama, jalankan aktiviti di secara berkumpulan. Dapatkan maklumat untuk mengkaji aplikasi kerintangan dawai tentang elemen pemanas, pendawaian elektrik di rumah, fuse dan wayar penyambung. Sediakan laporan ringkas yang menguraikan aplikasi kerintangan dawai. Tak apa, yang ni kita just baca je ya untuk pengetahuan. Tapi kalau kamu nak buat pun boleh. Okey. So jadi
Raja 3.2 menunjukkan tentang aplikasi kerintangan dawai dalam periuk nasi. Dalam nasi pun kamu tu ada yang bahagian spring tu. Okey. Piring pemanas bertindak sebagai elemen panas, bahan konduktor yang mempunyai kerintangan dan tahan lebur yang tinggi serta tahan lama. Okey, mestilah tak lebur kena tinggi, kau tak cair. Dan tahan lama lah. Yelah, kalau kau tengok periuk nasi ni memang susah nak rosak. Tapi beli brand yang ada jenama sikit lah. Okey. Dan biasa periuk nasi pun 6 murah dah, 100 lebih pun dapat lah. Okey. Tapi daripada 100 lebih buat rasanya 80-90 ringgit pun dah boleh dapat. Okey, so jadi yang penting dia tahan lama. Okey. Okey, kemudian wayar penyambung. Okey, wayar penyambung menyambungkan terdiri daripada dawai-dawai longgar yang halus. Yang ni. Okey, dawai kupron digunakan kerana mempunyai kerintangan rendah bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas. Okey, apabila arus mengalir melaluinya. Okey. So jadi kupron ni mahal. So jadi tu sebab orang selalu beli. Dia tak boleh guna konstan sebab dia cepat panas. So dia, wayar tu cepat panas. Bila panas dia akan terbakar. Bahayalah. Okay, boleh jadi litar pintas. Okay, bahan konduktor yang berbeza memiliki nilai kerintangan yang berbeza. Itu juga dengan bahan bukan konduktor. Semikonduktor dan superkonduktor yang punya nilai kerintangan yang berbeza. Yang sekarang masuk pula bukan konduktor, semikonduktor dan superkonduktor. Okey, kat sini dia kata mencari maklumat tentang nilai kerintangan. Tak payah ni baca, tak payah buat tak apa. Tapi just untuk info kita lah. Okey, mencari maklumat tentang nilai kerintangan bahan konduktor, bukan konduktor, semikonduktor dan superkonduktor. Okey, so arahannya adalah untuk menjalankan aktiviti dalam bentuk team pair share. Dapatkan maklumat daripada sumber bacaan atau carian di laman sesawang tentang nilai kerintangan bahan konduktor, bukan konduktor, semikonduktor dan superkonduktor. Okey, kemudian kita bentangkan hasil dapatan anda. Okey, jadi kat sini jadual 3.10 menunjukkan perbandingan di antara bahan bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Okey, apa itu bukan konduktor? Okey, bahan yang tidak mengkonduksikan elektrik dalam pendapat yang baik. Okey, mempunyai nilai tangan yang paling tinggi. Okey, so maksudnya elektrik tak boleh lalu lah. Okey. Contohnya plastik dan kayu. Contohnya ni, untuk plastik kotak fuse. Dia tak boleh pakai besi. Kalau besi bahayalah. So jadi kita tak kena baca tak ada arus elektrik. Okey, kemudian semikonduktor. Okey, bahan yang mengkonduksikan elektrik lebih baik daripada pendapat tetapi tidak sebaik konduktor. Okey. So mempunyai nilai kerintangan antara bukan konduktor dan konduktor. Contoh silikon dan germanium. Okey. So dia semikonduktor dia masuk di separuh konduktor, separuh bukan konduktor. Okey. Ni kamu akan belajar lebih detail lah nanti bab-bab yang seterusnya. Okey, biasanya dia gunakan dalam chip silikon. Okey, dia gunakan silikon dan germanium. Okey, kemudian konduktor, bahan yang dapat mengkonduksikan elektrik mempunyai kerintangan yang rendah. Contoh besi dan karbon. Ni lah kita lingkaran nikrom sebagai elemen pemanas. Okey, sekarang kita pergi superkonduktor pula. Okey, bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa mengalami sebarang rintangan. Okey, tak ada rintangan. Okey, mempunyai nilai rintangan 0 ohm meter pada suhu genting. Okey, contohnya cesium apabila berada pada atau di bawah suhu 1.5 K. Okey, lingkaran superkonduktor. Okey, lingkaran superkonduktor dalam MRI. Okey, so apa itu superkonduktor? Okey, superkonduktor ialah bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Okey, oleh itu tiada sebarang tenaga hilang apabila arus mengalir melalui superkonduktor. Okey, suhu genting TC ialah suhu apabila kerintangan suatu superkonduktor menjadi sifar. Okey, kemudian aktiviti dia ni kamu boleh scan lah. Nak tengok apa itu superkonduktor. Lebih faham lah bila kamu tengok video ni. Okey, mencari maklumat tentang kajian superkonduktor. Okey, arahan menjalankan aktiviti secara kumpulan, layari laman sesawang atau imbas kod QR untuk mendapatkan maklumat tentang kajian superkonduktor.
Okey, kemudian ketiga, kumpulkan maklumat tentang suhu genting, graf rintangan maklumat suhu termodinamik bagi sebuah konduktor, penemuan dan kajian terkini pada suhu genting, bentangkan hasil dapatan anda. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah melibatkan rumus rintangan dawai. Okey, kerintangan dawai konstantan dengan panjang 50 cm dan diameter 0.6 mm ialah 49 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Hitungkan rintangan dawai konstantan tersebut. Okey. So ini maklumat yang dia dah bagi. Kerintangan dawai ni dia panjang dawai 50 cm. Itu maksudnya kita tukar kepada meter. So bahagikan 100 lah. So dapat 0.5 cm. Okay, dawai meter 0.6 mm. Tukar kepada meter. So mili sama dengan darab 10 kuasa negatif 3. Mili sama dengan 10 darab negatif 3. Sebabkan dia dah meter, kita bahagi kepada 2 sebab kita nak jari saja. Okay, so jadi formula rintangan. Okey, rintangan dawai. Dia nak rintangan dawai kan? Rintangan dawai R, dia bukan R V sama dengan V over I. Sebab dia kata dia nak rintangan dawai. So rintangan dawai formula dia R sama dengan apa dia tadi nama dia? Kerintangan kerintangan dawai. Nama dia adalah kerintangan dawai. Ini ambil kerintangan dawai. Nilai dia 49 darab 10 kuasa negatif 8. Panjang dawai ni tadi ni 0.5 meter. Saya ambil. Okey, betul. Untuk diameter dawai kan. Dawai kan bentuk bulat. Jadi kita guna formula bulatan lah. E sama dengan pi j kuasa 2. So jari tadi 3 darab 10 kuasa negatif 4. Darabkan dengan kuasa 2. So tekan kalkulator. Ni boleh potong-potong. Dapatlah 0.867 ohm. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh 2 pula. Okey, contoh 2. Okey, Azwan ialah seorang kontraktor di Taman Kota Puteri. Dia mendapati bahawa segulung wayar kumpulan tulis dengan panjang 500 meter dan terjadi 0.5 mm mempunyai rintangan 10.8 ohm. Berapakah nilai kerintangan wayar kumpulan tersebut? Okey, samalah guna formula yang ni, sama. Okey. Tapi dia nak nilai kerintangan wayar kan. So, jadi dia nak nilai simbol ni. Okey, rintangan dawai. Sekarang kena beza rintangan dengan kerintangan dawai atau rintangan wayar. Kalau rintangan saja ni. So JR 10.8, panjang dawai adalah 500 meter. Jari 0.5 mm. Jangan lupa tukar kepada meter. Mili sama dengan darab 10 darab 3. Okay, so ni formula ni sebenarnya asalnya adalah R sama dengan kerintangan dawai darab length darab arus dengan luas. So jadikan ini sebagai subjek. So dapat macam ni lah. So luas ni formula dia pi j kuasa 2. So ni masukkan nilai R tadi 10.8 pi. Kita jari ni kuasa 2. So bagikan dengan 500. So dapatlah ni. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okay, senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan suatu dawai. Okay, so tadi kita tengok tadi nota faktor-faktor yang mempengaruhi dawai. Inilah. Okay, yang pertama panjang dawai, luas ke rata rentas dawai dan kerintangan dawai. So ada 3. 1, 2, 3. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya.
Okey, hitung jumlah rintangan bagi segulung wayar kuprum dengan panjang. Okey, ini L sama dengan 50 meter dan luas kereta rentas E sama dengan 2.5 mm kuasa 2. Nilai kerintangan kuprum pada suhu 20 darjah Celsius ialah 1.72. Okey, so dia nak R. R berapa? Nilai kerintangan adalah 1.7. So ni suhu ni tak ada mempengaruhi pun. Okey, sebab formula dia R sama dengan kerintangan dawai darab dengan panjang dawai bahagikan dengan luas. Okey, kita nak cari ni R ni. Okey. Cuma ini kena tukar kepada meter. Okey. Yang lain tak ada masalah sebab dia dah dalam unit meter. So 2.5 mm kuasa 2 darabkan dengan milimeter kuasa 2. Okey. Satu meter bersamaan dengan berapa milimeter? Sekejap. 1 meter sama dengan berapa? Satu milimeter sama dengan berapa meter? So kamu boleh tekan kalkulator 1 kalau kamu guna Casio lah. Okey, Casio FX570. So tekan 1 shift 5. Okey, 1 mili. Okey, sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so jadi 1 milimeter milimeter sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3. Ni. Tapi sebab ni kuasa 2, so ini pun kena kuasa 2 lah. Ni kena kuasa 2. Ini pun kena kuasa 2. Ini pun kena kuasa 2. Okey. So supaya kita boleh potong, sebab ni dah sama kan, meter kuasa 2 boleh potong meter kuasa. So yang tinggal ini 1 kuasa 2 sama dengan 1. So jadi jawapannya terus 2.5 darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2. Sekejap ni pun ni negatif 3, ni kuasa 2 ya. So jadi ni negatif 6. So dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 2. Okey, so ini kamu masukkan dalam persamaan. Okey, ni nilai E lah ni, E. Okey, so jadi saya cuba padam sekejap. Okey, so ni 1.72 darab 10 kuasa negatif 8. Okey, darab dengan length sama dengan 50 meter darab 50. Okey, bagikan dengan A. A dia ni 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. So tekan kalkulator. 1.72 eksponen negatif 8 darab 50 bagi 2.5 eksponen negatif 6. So dapatlah 0.344. 44. Oh. Okey, so itu saja. Sekian terima kasih.